Assalamualaikum semua. Bertemu kembali dalam channel Cik Dahjo ya. Jadi pada kali ini saya akan kongsi dengan anak-anak sekalian, pelajar-pelajar di luar sana, iaitu mengenai tajuk pergerakan bumi dan kesan pergerakannya ya. Itu pergerakan bumi dan kesan pergerakannya. Jadi untuk pergerakan bumi, sebagaimana yang anak-anak telah ketahui, bumi yang kita diami ini, yang kita cintai ini, telah melakukan pergerakan ya, dan dia melakukan dua jenis pergerakan ya. Satu ialah bumi ini berputar, ya. Bumi ini berputar, dan juga bumi ini beredar, ya. Jadi bumi ini berputar dan beredar pada masa yang sama. Dia berputar sambil beredar. Dia berputar sambil beredar. Okey, kita tengok bagaimana dia berputar dari barat ke timur dan dia beredar, ya, beredar mengelilingi matahari, mengelilingi matahari pada orbitnya yang elips, ya, yang bujur, ya, pada orbitnya sendiri yang mana ataupun jalan dia lah, ya. Dia berputar dan beredar pada orbitnya, mengelilingi matahari dalam sistem suria. Baiklah anak-anak ya. Jadi hari ini cikgu akan perincikan ya untuk putaran bumi sahaja bagi video kali ini, iaitu bagaimana bumi berputar. Okey. Kalau anak-anak tengok ya, bumi berputar pada paksinya yang condong ya. Yang berwarna merah itu adalah paksinya yang condong. Berapa condong paksi bumi ini? Dia condong berapa ya? Anak-anak sekalian. Jadi paksi bumi ini condong ya sebanyak 23,5 darjah dari satah. Ya, dari satah. Garis yang berwarna kuning itu adalah satah. Atau 66,5 darjah dari sudut londa rataan matahari. Jadi bumi berputar dari barat ke timur pada paksinya yang condong sebanyak ataupun selama 24 jam atau sehari ya untuk melengkapkan satu putaran. Sebab itulah kita ada 24 jam atau 24 zon waktu. Okey, baiklah anak-anak. Apabila bumi berputar ya, tentu sahaja dia akan mewujudkan beberapa kesan yang nyata. Kalau anak-anak tengok ya, kesan yang pertama putaran bumi ialah terjadinya siang dan malam. Kalau nak tengok gambar ajar cikgu tu, kawasan yang menghadap matahari yang berwarna kuning itu adalah siang. Ya. Kawasan yang menghadap matahari akan mengalami siang, manakala kawasan yang gelap sebelah sana ya, iaitu yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Nampak hebat kan? Yang menghadap matahari siang, yang membelakangi matahari akan menjadi malam. Ya, akan menjadi malam. Jadi inilah kesan putaran bumi ya. Okey ya, anak-anak seterusnya kita pergi kepada kesan kedua putaran bumi ya, iaitu pasang surut air laut ya, pasang surut air laut. Kalau anak-anak atau pelajar-pelajar sekalian perhatikan gambar ajar cikgu ini ya,
Pasang surut air laut ini akan berlaku 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari disebabkan oleh tarikan graviti antara bumi dengan bulan atau bumi dengan matahari. Yang menyebabkan kejadian air pasang. Kalau anak-anak perhatikan gambar rajah cikgu, bahagian A dan bahagian C adalah kawasan air yang surut. Dan bahagian D serta B merupakan kawasan air yang pasang. Ya, air yang pasang disebabkan oleh tarikan graviti bulan. Kalau anak-anak perhatikan ya, sentiasa kita dengar dalam radio, terutama sekali pada musim tengkujuh, berlakunya pasang besar. Ya, air pasang besar. Jadi pasang besar atau pasang perbani berlaku apabila bulan, bumi dan matahari dalam kedudukan garis lurus. Dan pasang anak ya, iaitu jenis yang kedua, itu pasang anak pula berlaku apabila bulan, matahari dan bumi berada pada kedudukan sudut tegak. Sebab tu ada dua ya, itu pasang perbani dan juga pasang anak. Sebab berbezanya kedudukan antara bulan, bumi dan matahari. Okey, anak-anak sekalian, untuk kesan yang ketiga, ya, kesan putaran bumi yang ketiga pula. Kalau anak-anak perhatikan ya, kesan yang ketiga ini melibatkan pembiasan angin lazim. Pembiasan angin lazim. Jadi, putaran bumi telah menghasilkan daya graviti bumi yang dinamakan daya Coriolis. Daya Coriolis. Jadi, daya ini kita panggil juga daya pesungan. Daya pesungan. Okey. Jadi, daya Coriolis ini akan menyebabkan pembiasan arah tiupan angin lazim. Ya. Okey. Contoh, kalau anda tengok perhatikan ya, di hemisfera utara, sebelah atas sana, arah tiupan angin lazim akan terbias ke arah kanan. Akan terbias ke arah kanan. Dan di hemisfera selatan pula, arah angin lazim akan terbias ya ke sebelah kiri. Hebatnya ya ciptaan Tuhan ini. Putaran ini menyebabkan arah tiupan angin berbeza ya, ataupun terpesong ya, mengikut hemisfera. Okey, hemisfera utara akan terbias ke kanan, hemisfera selatan akan terbias ke kiri. Okey, anak-anak sekalian, kita pergi pula kepada kesan putaran bumi yang keempat ya, yang terakhir ya, iaitu perbezaan waktu tempatan. Ya. Tadi dalam slide yang pertama tadi, cikgu dah sentuh apabila kawasan menghadap matahari akan mengalami siang. Yang membelakangi matahari akan mengalami malam. Ya. Jadi, bila keadaan ada sebahagiannya siang, ada sebahagiannya malam, maka wujudlah perbezaan waktu tempatan. Perbezaan waktu tempatan. Contoh, putaran ini telah menghasilkan 24 zon waktu. 24 zon waktu. Sebab itulah dalam sehari ada 24 jam. Ada 24 jam. Bermakna satu zon waktu bersamaan juga dengan 1 jam. Ataupun 15 darjah. 15 darjah. Cuba anak-anak perhatikan ya. Perbezaan ini contohnya di Malaysia. Di Malaysia, yang mana Malaysia berada di 105 darjah timur. Pada waktu ni di Malaysia telah pun malam.
kita dah mula start belajar ya pada waktu malam. Sementara di kota London iaitu pada 0 darjah. Pada masa ini di kota London pukul 12 tengah hari. Kita sedang makan tengah hari ya. Jadi inilah yang dikatakan perbezaan waktu ya. Waktu tempatan merujuk pada waktu di sesuatu tempat. Contoh, kalau di Malaysia 7 malam waktu tempatan dan kalau di London 12 tengah hari waktu tempatan di London. Itulah dia kesan putaran bumi ya yang cikgu dapat kongsikan pada video kali ini. Jadi, pada video yang akan datang, cikgu akan sambung ya untuk kesan peredaran bumi. Jadi, jangan lupa ya untuk mendapat video cikgu yang seterusnya. Jangan lupa subscribe channel cikgu, like, share dengan kawan-kawan yang juga ambil geografi ya. Semoga kita akan mendapat manfaat ya. Bye comel-comel.